Apa khabar semua? Siapa sini ingat minyak petrol yang kita guna tu datang dari dinosaur yang dah mati juta-juta tahun dulu. Kalau dalam movie tu kan siap jumpa gigi dinosaur lagi masa tengah gali minyak. Tapi sebenarnya benda ni hanyalah mitos saja. Minyak petrol yang kita pakai tu sebenarnya bukanlah datang dari dinosaur, tapi datang dari hidupan sebelum dinosaur lagi. Tapi kenapa dekat sekolah dulu cikgu cakap minyak datang dari dinosaur? Sampai tualah saya percaya. Okey, jom kita tengok. Jadi sumber tenaga yang datang dari minyak mentah yang kita gali tu, nama mudah dia adalah fossil fuel. Dan fossil fuel ni lah yang sekarang ni menghidupkan dunia kita ni, sebab kebanyakan sumber tenaga memang datang dari sini. Fossil fuel ni kan dia bukan setakat petroleum saja, tapi juga termasuk natural gas dengan arang batu. Jadi semua benda ni kita bakar dia untuk generate elektrik. Jadi tak dapat dinafikan bahawa fossil fuel ni sangatlah penting. Basically, fossil fuel ni adalah hydrocarbon yang boleh dibakar dan menghasilkan tenaga. Dan manusia pula, bila kita dah gali fossil fuel ni, contohnya kalau macam crude oil, minyak mentah tu, kita hantar ke refinery untuk proses, jadilah macam-macam jenis minyak, termasuklah minyak petrol dan diesel yang kita guna tiap-tiap hari tu. Jadi macam mana yang kita boleh confuse kata fossil fuel ni datang dari dinosaur? Nama fossil fuel tu sendiri, fosil tu maknanya dia datang dari benda yang asalnya hidup tapi dah mati sangat lama dulu. Dan fosil ni pula orang suka kaitkan dengan dinosaur sebab dinosaur ni dia best. Sebab tu ada movie Jurassic Park. Tapi sebenarnya fosil yang lagi penting yang kita jadikan minyak petrol ni adalah tumbuh-tumbuhan zaman purba dulu, alga, plankton dan banyak lagi organism kecil-kecil yang hidup zaman dulu-dulu. Jadi organism macam ni yang banyak jadi fosil fuel tu. Tapi orang tak sebut sebab dia tak popular. Takkanlah nak buat movie pasal plankton pula kan? Tak best lah cerita tu jadinya. Dan zaman dulu-dulu ni maksudnya 300 juta tahun dulu tau. Dinosaur pula pupus sekitar 64 juta tahun dulu. Macam mana diorang tahu berapa juta tahun dulu ni? Caranya adalah menggunakan radiometric dating. Ini dah level-level atom lah. Diorang tengok atom tu punya half-life, jadi dapat tahulah berapa juta tahun fosil ni dah mati. Dan secara lebih tepatnya, sepanjang 300 tahun ni, proses nak menjadikan fosil fuel tu dinamakan diagenesis. Maknanya bahan organik yang mati ni akan berubah kepada hydrocarbon. Of course lah, dia takkan tiba-tiba bertukar, tapi adalah proses dia. Dan proses ni ada 4 step. Step pertama dinamakan deposition. Jadi waktu deposition ni, tumbuhan-tumbuhan laut, alga, plankton, mikroorganism dan apa-apa yang mati akan terkumpul dekat dasar laut. Dan disebabkan arus dekat bawah sana, benda yang mati ni akan ditutup oleh lapisan sedimen yang ada dekat dasar laut tu. Lepas tu akan ada sedimen lain pula, akan cover pula layer yang asal tadi, dan makin lama makin banyak layer sedimen ni sampai benda-benda mati tu pergi ke bawah. Bila dah lama-lama layer ni disebabkan tekanan yang tinggi tu, dia akan jadi macam batu tau. Kita panggil batu ni batu sedimen ataupun batu pasir. Bila dia dah jadi batu dan pada masa yang sama sedimen baru dekat atas tu pun tekan lagi, lama-lama batu tu akan sentiasa berada dalam tekanan dan suhu yang tinggi. Bila jadi macam ni, minerals yang dekat dalam batu tu dia akan berubah dia punya arrangement. Jadi benda organik ataupun haiwan dengan tumbuhan yang mati tadi pun kena kompres juga. Dan pada satu masa, molekul dia tu akan berlaku breakdown, di mana molekul-molekul yang kompleks akan menjadi hydrocarbon yang lebih simple. Dan proses ni dipanggil cracking. Okey, jadi proses pertama tadi dipanggil deposition. Lepas tu berubah jadi batu, lepas tu cracking, dan proses yang last ni dipanggil alteration. Proses ni lah yang mengubah hydrocarbon yang dah kurang kompleks tadi kepada pelbagai jenis fossil fuel. Sebabnya tekanan dan suhu yang makin tinggi ni sentiasa mengubah chemical properties dekat fossil fuel ni jadi ikut keadaan. Kadang-kadang dia dalam keadaan solid, pepejal.
Kadang-kadang dia jadi gas dan kadang-kadang dalam bentuk cecair. Dan ikut keadaan juga, proses ni akan menghasilkan sama ada arang batu, petroleum mentah ataupun natural gas. Kalau arang batu tu most likely dia datang dari pokok-pokok purba lah, mungkin dekat area swamp. Tapi kalau minyak dengan natural gas tu most likely datang dari alga, plankton dan tumbuhan-tumbuhan laut. Sebab tu orang gali minyak dekat laut. Tapi ada je telaga minyak dekat darat. Mungkin 300 juta tahun dulu dekat situ adalah laut. Dan bila manusia jumpa fossil fuel ni, disebabkan dia boleh terbakar dan mengeluarkan tenaga yang banyak, maka kita memang guna dia untuk banyak benda. Bila ada sumber kuasa ni, semua benda kita boleh buat. Kita boleh buat kereta bergerak, kita boleh generate electricity dan macam-macam lagi. Tapi masalahnya, bila kita bakar fossil fuel ni, kita akan lepaskan karbon yang ada dalam hidrokarbon tadi balik ke atmosfer kita. Patutnya dia duduk bawah tu. Karbon ni akan bebas dalam bentuk carbon dioxide lah. Dan CO2 ni, masalahnya dia akan memerangkap haba dari matahari, dan itulah yang berlaku isu global warming atau sekarang ni kita panggil sebagai climate change. Dan disebabkan fossil fuel ni mengambil masa yang sangat lama untuk dibuat, dalam 300 juta tahun, entah bumi ni ada ke tidak lagi dalam masa 300 juta tahun ke depan, sumber fossil fuel ni dia terhad. Maknanya lama-lama dia akan habis. Manusia pula makin lama makin ramai, maknanya demand untuk tenaga makin banyak. Jadi itu yang negara-negara dah start bergaduh-gaduh untuk rebut sumber minyak ni. Oil companies pun makin lajulah gali telaga-telaga minyak yang ada. Memang untung kerja dalam oil and gas. Ada buku yang saya baca, seorang CEO syarikat minyak terbesar di dunia, gaji dia 100,000 USD sehari. Maknanya dalam 12 juta ringgit sebulan. Selama je. Even kerja dekat Malaysia pun boleh gaji 20,000 sebulan kan. Itu level engineer atau technician. Kalau level CEO memang ganas gaji dia. Nak kata memang untung kerja gali fossil fuel ni. Apa cerita pasal gaji ni kan? Tadi cerita pasal dinosaur. Jadi sebab itulah semua orang hot pasal renewable energy sekarang ni. Walaupun belum 100%, tak tahulah boleh sampai 100% ke tidak, sebab kita ni dah terlalu ketagih dengan minyak mentah. Tapi walaupun belum 100% renewable, at least kita tetap ada progress. Sebab nak tak nak, fossil fuel yang kita suka sangat ni tetap akan habis. Tak kira lagi 10 tahun ke, 100 tahun, 1000 tahun ke, dia akan habis juga. Plus, bila ada peluang untuk develop renewable energy macam solar ke, kincir angin ke, dapat juga at least buka peluang pekerjaan dan juga bisnes-bisnes baru dekat Malaysia. Cuma mengikut research, dia orang kata angin dekat Malaysia ni tak cukup kuat sepanjang tahun untuk justify buat wind turbine gergasi. Tapi kita banyak dapat matahari sebab duduk dekat khatulistiwa. Jadi mungkin boleh capitalize cahaya matahari, dan mungkin sebab itulah kita dapat tengok banyak solar farm dibina. Lagi-lagi dekat tepi-tepi highway plus tu. Sebelum tu, sebut pasal minyak ni. Kalau anda ni seorang pemilik kereta, saya jemput anda untuk join kursus enjin Zero to Hero secara online, di mana saya akan terangkan segalanya tentang enjin ni untuk anda, supaya anda boleh faham kalau ada something yang tak kena dengan enjin anda. Orang pun akan susahlah nak tipu anda nanti, sebab anda dah tahu banyak pasal enjin ni. Ada lebih 50 video dan 5 jam konten untuk anda tahu segalanya tentang enjin dan sistem-sistem dekat dalam enjin anda tu. Segala mitos penjagaan yang tahyul pun saya ceritakan sekali. Saya ada buka preview untuk anda layan dulu, percuma saja, dan kalau kursus ni sesuai untuk anda, baru anda join. Link untuk tengok preview ni saya letak dekat bawah. Kalau anda dah tonton sampai sini, janganlah kecewa pula sebab minyak tu bukan datang dari dinosaur. Dan of course, kalau anda belum tekan button subscribe tu, jemputlah tekan dan jemput tonton. Banyak lagi video-video best dekat sini dengan dekat sini. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.